Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Apa khabar semua para muslimah? Alhamdulillah ya. Jadi sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas pertemuan ya, yang insya-Allah pertemuan yang indah ya dalam rumah Allah, untuk kita sama-sama mendapatkan perkongsian ataupun ilmu sedikit sebanyak, dan ilmu itu daripada Allah Azza wa Jalla ya, bagi kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi alhamdulillah dan tahniah ya, kita telah selesaikan tadabbur surah As-Sajdah. Betul kan muslimat? Kita dah selesaikan tadabbur surah As-Sajdah. Jadi kita nak masuk kepada surah yang baru. Tetapi kita tak masuk hari ni. Ya, kita akan masuk pada insya-Allah bulan hadapan. Sebab pada hari ini ataupun pagi ini ustazah akan memberikan tajuk yang khusus. Ya, tidak tadabbur Al-Quran, tapi tajuk yang lebih khusus, iaitu tajuknya adalah Safinatun Najah. Apa maksud Safinatun Najah? Safinatun Najah, safinah ini adalah bahtera. Safinah ni kapal. Ya, Safinatun Najah ialah bahtera penyelamat, kapal penyelamat. Wallahu a'lam ya, sahabat-sahabat sekalian, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik sekalian, tak tahu siapa di kalangan kita sekarang ini yang sebenarnya tenggelam timbul. Betul tak? Kita tak tahu ni siapa di kalangan kita yang tenggelam timbul. Entah-entah tuan-puan sekalian, ustazah ini dalam keadaan tenggelam timbul. Muslimat, siapa tak pandai berenang, angkat tangan. Itu confirm tenggelam dah tu. Ya. Kita ni tak tahu ni, kalau masuk sungai, bukan laut, sungai. Tenggelam, tak pandai berenang. Dalam kehidupan yang malah lebih dahsyat daripada lautan. Kita je yang tak sedar muslimat, kita je yang tak perasan. Kenapalah gelisah sangat ni? Kenapalah lintang pukang sangat ni? Muslimat, tengok macam mana orang nak tenggelam. Ada tak orang nak tenggelam tenang? Itu nak mati ya? Ustazah ingat muslimat, sebelum kami, ustazah dengan sahabat-sahabat menyambung pengajian ke Jordan, kami dihantar untuk kursus BTN, Biro Tata Negara. Tak tahu kat hutan Terengganu sana, dia dibawa kami kursus di Nilampuri, tapi untuk yang kursus apa, tapi BTN dia bawa ke Hulu Terengganu. Ya.
Di antara latihan yang kami kena lalui ialah menyeberangi sungai yang deras dengan tali. Masa tu ustazah lebih kurus daripada ni. 51 lebih kurang kg dengan ketinggian 167 cm. Tu kurus kering namanya tu. Ya, tangan macam papan. Tak terfikir boleh gemuk sampai 93. Ya. Ingatkan sampai tua kurus kering. Dengan ketinggian dan kurus macam tu, ustazah sangat takut untuk melintasi. Maksud ustazah tu, kalau badan kita lagi gemuk, kita patut lagi takut. Kurus ni senang, fit, tapi takut. Bila sampai time ustazah menangis dengan jurulatih. Dia kata, saya tak nak buat. Pakai jubah tu apa? Pakai jubah dengan tudung bulat nak suruh apa? Memang ada seluar panjang kat dalam. Tapi kata, saya tak nak buat. Dia kata, tak boleh. Tak ada siapa yang dikecualikan kecuali surat doktor. Surat doktor mana ada time-time tu? Saya ingat ustazah melintas juga. Dan kita memang akan kena badan kita dalam air tu. Tapi ada tali. Allahu Akbar. Tak ada nak cerita. Air tu berat. Air bila deras berat, muslimat, berat. Ya Allah. Dia tekan kat kita tu. Lepas tu dia kata kaki tu kena naik kan. Ya. Yang ustazah risau bukan dia suruh kita stabilkan badan. Yang ustazah risau kaki ustazah tu bukan naik sama paras dengan kepala. Dia nak naik lagi kaki, kepala ke bawah. Itu yang jadi menjerit. Katanya jurulatih, tak, selamat. Dia kata selamat. Tak, kaki saya naik lagi tinggi daripada kepala saya. Jadi huru-hara dalam sungai tu, dalam pada tu sampailah dekat belah sana. Muslimat, kadang-kadang hidup kita huru-hara dalam tampukang sebab kita nak kelemasan lah. Sebab kita sekarang tenggelam timbul. Sebab kita perlukan kepada bahtera penyelamat ni. Sebab itu pada hari ini kita nak bercakap soal Safinatun Najah. Bahtera apa kita nak naik? Bahtera apa yang sekarang nak menyelamatkan kita daripada kelemasan? Boleh jadi ada orang yang sedang lemas dalam hawa nafsu dia. Boleh jadi orang tu sedang lemas dalam ujian hidup dia. Boleh jadi orang tu sedang lemas dalam pujian manusia. Dalam nikmat dunia, tenggelam dalam nikmat dunia, lemas. Tak tahu dah mana daratan. Boleh jadi manusia tu lemas dalam apa? Dalam kalut tanggungjawab dia. Khianat pada amanah dia. Mungkir pada janji dia. Masya Allah, ramainya manusia sedang tenggelam. Tapi kalau kita tidak perasan, kalau kita tidak muhasabah diri, kita tak nampak Allahu Akbar dahsyatnya. Kita sebenarnya sedang tenggelam. Ada satu ketika, tuan-puan, siapa pernah mimpi tenggelam? Mungkin ada yang pernah mimpi tenggelam. Masa pernah mimpi tenggelam, dah lama dah. Allahu Akbar. Dia punya rasa tu, tuan-puan, kita sedar daripada tidur tu pun macam orang lemas lagi. Kita terjaga tu macam orang terkapai-kapai. Dan kata, aku kat mana? Dalam bilik kita. Ngeri sangat. Pedih, sakit orang tenggelam ni. Ya. Jadi sebab itu pada hari ini kita nak melihat tentang Safinatun Najah, tentang bahtera penyelamat. Ya, bahtera mana kita nak berpaut? Bahtera mana kita nak masuk supaya kita tidak tenggelam. Ya, jadi para muslimah yang dikasihi sekalian, ustazah mulakan dengan surah An-Nur ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aw kadhulumatin fi bahril lujji yaghshahu mawjun min fawqihi موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض
إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Sadaqallahul Azim. Tak apa, muslimat dengar dulu. Catat saja dalam nota surah An-Nur ayat 40, nanti diulang kaji di rumah. Ya, supaya boleh ikuti perbincangan ini. Allah menggambarkan satu perjalanan yang sangat berisiko tinggi. Seperti mana kehidupan kita inilah ya. Hidup ni sebuah perjudian kan? Ya, ada risiko kalah menang, ada risiko berjaya binasa. Ini hidup kita. Hujung kemuncak nanti risiko husnul khatimah wa su'ul khatimah. Ya, mati yang baik atau mati yang tidak baik, wal iyadzubillah. Jadi maka diibaratkan sebuah kapal di tengah-tengah gelombang besar yang menggila. Keadaan mereka seolah-olah dalam gumpalan kegelapan yang pekat. Muslimat bersama-sama dengan Ustazah sebab kita nak bayangkan macam mana sebenarnya hidup yang kita lalui sekarang. Macam mana sebenarnya kehidupan yang kita lalui sekarang. Au kadhulumatin fi bahril lujji yaghshahu mawjum min fawqihi sahab. Atau seperti gelap gelita di lautan yang dalam. Lautan yang dalam sudahlah gelap gelita, diliputi oleh ombak yang besar. Yang di atas gumpalan-gumpalan ombak yang besar, atasnya ada awan-awan. Maknanya ini awan hitam pekat yang mendung sampai rendah dah. Gumpalan-gumpalan ombak yang tinggi macam nak bertemu dengan awan yang rendah. Semuanya gelap. Semuanya gelap. Lautan gelap, malam yang gelap, ombak yang gelap, awan yang gelap. Masya Allah, berlapis-lapis kegelapan. Dan Allah meletakkan satu gambaran, gelap tak gelap, gelap tak gelap, sehingga idza akhraja yadahu, kalau dikeluarkan tangannya sendiri, lam yakad yaraha, dia tak boleh tengok tangan dia. Cuba muslimat keluarkan tangan kan, nampak tak? Cuba keluar tangan. Lupa pakai gelang hari ni. Betul kan? Ya, tadi ingat nak pakai, dah tertinggal dah kat meja solat. Nampak tak kat tangan kita? Nampak. Gelap punya gelap, Masya Allah. Allah letak satu keadaan, idza akhraja yadahu lam yakad yaraha, dia takkan nampak tangan dia sendiri. Oh ya Allah, gelap gelemaknya. Lalu Allah tanya, wa man lam yaj'alillahu lahu nura. Kalau kita tengok pada keadaan tadi dulu ya, kalau macam itulah punya gelap, tengah-tengah lautan yang sangat dalam, dalam gumpalan ombak yang sangat tinggi, sampaikan mendung itu sangatnya gelapnya awan pun sampai nak mencecah ombak. Soalannya, siapa yang boleh selamatkan untuk memberi sedikit titisan cahaya, sinaran cahaya, biar kita nampak apa nak pegang, apa nak buat, kat mana dah kita ni. Siapa yang boleh bagi, tuan-puan? Allah, tidak ada yang selain Allah. Tak ada siapa boleh suluh, tak ada bantuan dah boleh suluh. Ya, TNB ke, helikopter ke, tak ada yang boleh suluh. Lalu Allah tanyakan dalam ayat itu, wa man lam yaj'alillahu lahu nura, maka barang siapa yang tidak diberikan Allah cahaya, petunjuk, fama lahu min nur, maka dia tidak akan dapat cahaya sedikit pun. Siapa yang Allah tak bagi cahaya, tidak ada cahaya daripada pihak yang lain selain Allah. Jadi hidup kita sekarang ni muslimat dibimbangi kelemasan, dibimbangi kegelapan,
dibimbangi sedang tenang. Lalu digambarkan, diterjemahkan. Memang tak nampak kita terkapai-kapai. Tak nampak. Ya, duduk sebelah kak, kenapa kak? Lemas ni. Tak ada orang jawab macam tu. Tapi diterjemahkan daripada apa yang kita rasakan, apa yang kita lalui. Macam mana duduk dalam kegelapan? Takut, bimbang, gelisah, tak boleh nak berfikir dah. Ya, terjerit-jerit, terpekik terlolong. Itulah gambaran kita yang sedang kelemasan. Dalam ayat 62 hingga 63 surah An-Naml, surah semut, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam bentuk sebuah pertanyaan untuk kita berfikir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. An-Naml 62-63. Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Sadaqallahul azim. Banyak sekali muslimat yang Allah menggambarkan tentang laut. Laut yang Allah nak gambarkan ini apa dia? Hubungan kita dengan laut, gambaran yang kita boleh lihat dengan laut adalah gambaran kelemasan. Gambaran orang yang sedang memerlukan pertolongan. Banyak dalam Quran. Agak-agak kalau kita duduk kat laut, kita nak buat apa? Pergi Port Dickson. Ya, tengok orang naik banana boat, nak naik juga kita. Tak payah lawan, kata cucu kita. Tak ada, Wan nak naik lah. Ya, macam mana kita duduk tepi laut? Fikir nak makan seafood. Ya, duduk sedap lah, santai-santai. Tak ada masalah, memang Allah bagi kita beristirahat. Tapi tak sampai kita kepada ayat-ayat ni. Saya tengok dalam laut, tuan-tuan puan tengok, seluah mata memandang. Bayangkan kita duduk kat tengah-tengah tu. Ya Allah, Kau banyak sekali ya Allah bawa perumpamaan dalam Quran tentang manusia yang kelemasan. Banyak ya Allah. Tentang aku sedang lemas ni. Kita kalau betul lemah tengah laut, tak tunggu sesaat dah tuan-puan. Tak tunggu sesaat. Nak tunggu sejam tak boleh. Cuba tengah-tengah kita lemah tengah laut, ya, kita dengar orang pakai hila tu kata, "Kak, sabar kak ya, esok kita datang tolong." Kalau kita selamat, orang tu memang kenalah. Memang kenalah orang tu. Ya. Tak nunggu dah tuan-puan. Kalau kita nak lemah, tak ada tunggu-tunggu. Tapi kita dalam kelemasan yang kita lalui sekarang, kita tangguh. Kita makin jauh, makin jatuh, makin lemas. Masya Allah. Saya teringat satu cerita. Masa tu ustazah dekat Negeri Sembilan. Ada satu hari raya, ustazah dan ustaz balik berasingan. Kami tidak bergaduh, kami berkasih sayang, ya. Tapi kerana ada beberapa urusan yang penting, ustazah balik Negeri Sembilan, bawa separuh anak, ustaz balik Kelantan. Tapi ustaz rasa separuh ustaz pun sikit je, mungkin 2 orang je kot. Yang lain-lain tu semua dengan ustaz balik Kelantan. Jadi ustaz bawa anak-anak pergi pantai Irama, pantai Bacok. Jadi bila tak ada ustazah, banyak benda boleh buat. Ya? Mak-mak kan biasa kan tak boleh buat banyak benda kan, ya. Jadi naik segala macam yang ada, segala permainan laut. Kalangan ustazah memang susah sikit nak naik, macam-macam dalam fikiran ustazah, ya.
Tapi bila dah tak ada, semua orang enjoy lebih lah. Naik. Semua naik banana boat tu. Yang kecil-kecil pun, darjah 2 pun naik juga. Entah macam mana, sebenarnya memang orang tu tak niat nak terbalikkan pun, tapi benda tu jadi terbalik. Cuma Alhamdulillah kita pakai apa? Pakai jaket keselamatan tu kan, ya. Terbalik. Yang bibik ni duduk dekat dekat pantai. Dah risau dah ni, memang terfikir dah ini kalau Kak Cik ada dia memang tak lepas semua naik ni, ya. Terbalik. Masa tu tengok macam mana, dah ramai ni ayah dia, anak-anak. Masing-masing tu, termasuk anak Zain kecil sekali tu, dah cakap tak nak mati kat sini. Yang kecil je 2. Ya, sebab apa? Sebab dah nampak dah. Tinggal lagi dia tak tenggelam sebab dia pakai apa? Dia pakai jaket keselamatan. Yang tu macam semua orang macam terdiam pula. Kita semua tak tenggelam pula. Macam tu. Tapi kok mana pun air mungkin masuk dalam hidung juga kan, dia punya tu. Dan bila nak diberikan pertolongan, orang tu nak tolong, si abang ni nak lebih dulu daripada adik. Ya. Padahal adik tu lagi kecil. Tapi nak beritahu, semua orang dalam keadaan kelemasan, dia dah tak ada nak survive. Jadi bila dah selamat semua, baru kita muhasabah. Masya Allah, kenapa abang nak dulu daripada adik? Cakap kat. Sebenarnya nak kena muhasabah bapak dia tu. Ya. Ya. Yang tu tak apalah, serahkan ustazah je lah kan, ya. Tapi Alhamdulillah selamat semua. Nak bagi tahu muslimat, Masya Allah, kalau kita tahu kita lemas, kita tak ada nak tangguh-tangguh. Allahu Akbar, aku ni sebenarnya lemas ni. Apa yang Allah sebut dalam surah An-Naml ayat 62 hingga 63? Atau adakah sesiapa selain Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya dan dapat menghindarkannya dari bala tersebut? Adakah sesiapa yang lain selain Allah yang telah menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi? Adakah di samping Allah Tuhan yang lain? Amat sedikit sekali kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Siapa pulakah yang meniupkan angin sebagai petanda ketibaan rahmatnya? Apakah patut di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah dari segala sekutu yang mereka sekutukan. Ini kehidupan alam, kita tafakur. Tengok daratan, tengok lautan, bagaimana Allah menyelamatkan hamba-hamba yang Allah kasihi. Jadi para muslimah sekalian, sekarang kita masuk kepada bahtera-bahtera itu. Macam mana ni tengah lemas ni, ya? Tengah lemas, Masya Allah. Dia bahasa lain pada lemah ni, tak sedar diri. Kan kalau lemah pun tak sedar diri. Betul kan? Tak ada orang dalam keadaan lemas, dia masih lagi nak kontrol ayu. Tak ada orang dalam keadaan lemah nak kontrol bijak. Aku ni profesor ni, tak boleh jerit, kena duduk diam. Lemah ni duduk diam. Sebab apa? Malu nak jerit. Tak ada. Subhanallah. Bahtera apa yang boleh menyelamatkan kita daripada sekalian bentuk kelemasan? Ya, yang ustazah percaya, setiap kita masing-masing lebih memahami maksud yang saya cakap. Lebih memahami. Setiap orang lebih memahami. Aku ni lemas kat mana? Baik, bahtera yang pertama. Masya Allah, bahtera itu adalah bahtera ma'rifatullah. Bahtera ma'rifatullah. Wahai orang-orang yang sedang kelemasan, wahai diri saya yang sedang kelemasan, bangkitlah mengenal Allah. Bangunlah mengenal Allah. Nanti kita akan selamat. Ya, masuklah dalam bahtera hamba-hamba yang sedang berusaha untuk mengenal Allah. Nanti kita selamat. Nanti akan datang cahaya. Nanti kita akan dikeluarkan daripada kegelapan, iaitu bahtera ma'rifatullah. Dalam surah Al-Hajj ayat 78, 73 hingga 74, Allah buat satu tamthilan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Al-Hajj 73-74. Kalau muslimat memang nak tengok Quran, Ustazah bagi masa dulu untuk buka. Ya, kalau tak kerang, Ustazah baca tapi muslimat sedang buka-buka helaian demi helaian. Surah Al-Hajj ayat 73 hingga 74. Kalau tak silap, Ustazah pernah cakap juga, mungkin bukan di sini, di tempat lain barangkali, muslimat kalau pergi majlis ilmu, biar boleh bawa Quran terjemahan. Sebab bila penceramah ataupun pendakwah kod sahaja ayat-ayat Quran, ayat, surah, maksud, kita terus tandakan dekat Quran kita. Quran kita pakai selalu ni, jangan pinjam Quran masjid. Quran kita tandakan itu jadi kerja rumah. Jadi kerja rumah. Bila kita duduk nak tadabbur Quran, buka balik. Sekurang-kurangnya para asatizah telah bantu kita untuk tadabbur. Skop apa tu ayat tu, kita pun tandakan pakai pen apa yang highlight tu kan, ya, letak, pakai stiker. Nanti kita akan berurusan selalu dengan Quran. Macam tu. Kalau kita tak bawa Quran ataupun kita tak tulis ayat dan surah yang para asatizah sebut, nanti dia berlalu macam tu je. Nanti berlalu begitu sahaja. Ya, sebab panduan kita memang Al-Quran, sunnah Nabi SAW, ya, dan sunnah. Jadi surah Al-Hajj ayat 73 hingga 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Wahai manusia, duriba mathalun, dibawa, ditampilkan satu perumpamaan. Perkataan ditampilkan, dibawakan dalam ayat ini menggunakan perkataan duriba. Duriba pada makna asal adalah daraba yadribu. Apa dia? Pukul. Pukul. Jadi bila Allah sebut duriba mathal, ini bukan bawa-bawa biasa. Ini bukan maksud dia nak fikir, tak fikir, sudah. Tak. Duriba mathal, maknanya dihempukkan kepada kamu satu perumpamaan. Bukan bawa-bawa biasa, bawa hempuk ni. Ya, dihempukkan kepada kamu satu perumpamaan. Takkan kamu tak nak fikir lagi. Macam tu lebih kurang dia punya terjemahan ni. Ini bukan ringan-ringan punya perumpamaan ni. Dihempukkan pada kamu perumpamaan ni. Kamu patut fikir perumpamaan ini. Duriba mathalun fastami'u lah. Tolong dengar. Itu maksud ayat Quran. Fastami'u lah. Tolong bagi perhatian untuk dengar. Masya Allah. Dah laguna duriba fastami'u. Tolong dengar. Bagi perhatian kamu. Fastami'ulah. Tolong dengar. Tolong amati. Jadi mari kita dengar perumpamaan yang Allah bawa. Ini benda paling asas untuk menanam dalam hati kita untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya segala yang kamu seru selain daripada Allah. Seru, sembah ke, seru ke, bergantung ke, bersandar ke, asyik minta tolong ke, ni Allah nak bagi tahu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain daripada Allah. Bayangkan saja segala yang lain selain daripada Allah, ya tuan-puan. Kaki-kaki pembodek, orang-orang yang selalu bergantung dengan manusia,
penyembah-penyembah berhala-berhala yang lain selain daripada Allah, penyembah harta, penyembah dunia, penyembah pangkat. Mai dengar betul-betul, fastami'u lah, lan yakhluqu dhubaba, tidak akan sama sekali dapat mencipta walaupun lalat. Kita bukan main minta tolong ni, habis kita dia tak tolong. Ya, kita ni sanggup tak tahu dah halal haram mana-mana. Sebab apa nak ngikut makhluk ni? Nak bagi tahu, la yakhluqu dhubaba, seekor lalat pun dia tak boleh cipta. Walau ijtama'u lah, walaupun semua yang selain Allah bersatu untuk mencipta seekor lalat. Lalat. Wa in yaslubhumudh dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'fa at-talib wal matlub. Malah jika lalat itu merampas sesuatu daripada mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali daripada lalat itu. Kalau diciptakan pula berhala, sembahan-sembahan yang lain, kalau lalat tu nak rampas pula, tidak akan dapat direbut kembali daripada mereka. Atau sesiapa pun tuan-puan tak payah ambil berhala, kok kita pun benda yang lalat dah ambil, ya, tak boleh nak kejar dah lalat tu balik semula. Dha'afat talib wal matlub, amat lemahlah yang menyembah dan amat lemahlah yang disembah. Semua sembahan-sembahan selain Allah yang diciptakan oleh manusia tu sendiri, ya, suruhlah dia buat seekor lalat, dia tak boleh buat. Malah kalau lalat hinggap dekat dia punya, hinggap dekat hidung dia ke patung-patung sembahan tu, dia tak boleh buat apa-apa. Dha'afat talib wal matlub, lemahlah yang menyembah dan amat lemahlah yang disembah. Ma qadarullaha haqqa qadri, innallaha laqawiyyun aziz. Mereka tidak menilai, mereka tidak menghargai, mereka tidak mengamati, tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Padahal sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Orang-orang macam kita yang muslimat yang kadang-kadang asyik, ya, mengeluh dengan kelemahan, tak sudah-sudah, lemah. Memang kita lemah, kita memang lemah, itu tak dapat nafi. Tapi bergantung dengan yang maha kuat akan menjadikan kita kuat. Memang kita lemah, itu tak nafi yang tu. Tapi jangan kita hanya tahu merungut, mengeluh, kecewa, saya ni lemah sangat. Bergantung dengan yang maha kuat. Dekatkan diri dengan yang maha gagah, dekatkan diri dengan yang maha perkasa. Itu bahtera penyelamat, safinatun najah. Kalau kita kelemasan, nak buat apa pegang lagi dengan kayu kering yang bila kita pegang dia patah? Kalau kita kelemasan, carilah kapal-kapal, bahtera-bahtera yang gagah yang kita boleh masuk dalam tu. Maka bahtera yang pertama adalah mengenal Allah. Jadi satu pertolongan kepada kita, jadi satu kekuatan kepada kita. Sebab kita boleh berpaut, kita boleh yakin, kita boleh pegang, yakin dengan Allah. Pegang apa tu kak? Pegang yakin. Berpaut dengan apa? Berpaut dengan keyakinan kita kepada Allah, berpaut dengan Allah dan berpaut dengan yakin. Kalau kita berpaut, kita dalam laut nak lemas, pegang kayu yang memang rapuh, kita pun tak yakin. Ya Allah, aku ni nak pegang kiri ke, pegang tengah ke, pegang kanan ke? Kan kalau pegang kiri, kanan pula patah, pegang tengah, tepi pula patah. Itu memang gelisah, tak meyakinkan. Jadi sekarang bila disebut ma'rifatullah, maknanya keyakinan kita kepada Allah. Biarlah orang lain nak kata apa, kita kata macam mana, tak, Allah itu maha adil.
Biarlah dunia nak kata apa, kita kata tidak. Allah pasti tidak akan mensia-siakan iman kita. Biarlah dunia nak kata apa, kita yakin Allah itu maha baik. Allah tak pernah zalim kepada hamba dia. Yakin itu jadi safinah, jadi bahtera. Safinatun najah, menyelamatkan kita daripada kelemasan. Kenal dengan Allah Azza wa Jalla. Kita tengok pada ayat Az-Zumar ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Banyak boleh tengok dalam Quran, cari ayat-ayat yang Allah kata kamu ni tak betul nilai Allah. Kamu ni tak kenal Allah. Ya, mereka tidak menghargai Allah, tidak mengagungkan Allah pada kadar yang sewajarnya. Ini berulang-ulang Allah sebut dalam Quran. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Musliman, kita tengok kalau kita nak buat satu analogi yang bukan bandingan dengan Allah tapi hanya sebagai madkhal untuk kita faham. Kalau anak kita kan, atau suami kita, ambil suami lah suami kita ni sayang sangat kat dia kan, sayang. Kita nasihat dia, kita bimbing dia, tapi dia asyik suuzan. Ya, awak ni asyik nak kontrol saya. Awak ni macam-macam. Contoh ada tak dalam hati kita kata macam, sian kat abang, bang, abang tak kenal saya. Muslimat, ada tak rasa macam tu? Pernah tak dalam hati kata, sian kat abang, abang tak kenal saya, bang. Abang tak tahu betapa sayangnya saya dekat abang. Abang tak tahu betapa setianya saya dengan abang. Sian kat abang. Ada tak rasa macam tu? Ada. Sebab apa? Sebab memang lain arah kalau orang tu tak kenal kita. Boleh buruk sangka, boleh tidak yakin, boleh tidak percaya, sebab dia tak kenal. Dia kata kita kedekut, contoh, bang, takkan saya kedekut lagi, handphone awak pun saya bayar. Ya, macam-macam. Kita dengar tu, kita boleh senyap. Kita kata apa? Sian ke dia, tak kenal kita macam mana. Berapa kali Allah ulang dalam Quran, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Kamu ni, mereka ni tak tahu nak mengenal Allah, nak menghargai kewajaran yang sepatutnya atas segala maha sempurnanya Allah. Itu Allah ulang banyak kali. Jadi sebab kita tak kenal Allah lah kita lemah sekarang ni. Sebab kita tak kenal Allah lah sekarang ni hidup kita susah. Sebab kita tak kenal Allah lah kita tak habis-habis suuzan dengan ketentuan Allah. Sebab kita tak kenal Allah lah kita ni tak boleh nak tenang. Sebab kita tak boleh nak yakin dan percaya dengan maha sempurnanya Allah Azza wa Jalla. Padahal wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. Padahal bumi ini, tengok tuan-puan, Allah nak tunjuk, kamu kenal tak aku ni? Kamu tahu tak setara mana gagahnya aku ni? Kamu tahu tak setara mana hebatnya aku ni? Padahal wal ardu jami'a, bumi ini besok seluruhnya akan berada dalam genggaman Allah. Setakat bumi ni Allah boleh lipat-lipat dia bila masa je. Was-samawatu matwiyatun biyaminih. Adapun langit itu tergolong di tangan kanannya. Allah boleh gulung dengan tangan. Kita tak payah fikir tangan tu rupa macam mana ke apa, tapi ini satu gambaran nak beritahu apa? Mudah sangat bagi aku hancur leburkan dunia
yang kita merana kerana apa? Kerana membesar-besarkan cerita dunia. Aku boleh lebur sekejap je, aku lipat-lipat je. Allahu Akbar, hebat ya Allah. Katalah kita ni terlalu cinta dengan abang Sado. Oi, cinta macam nak gila dengan suami. Sebab apa? Suami kita lah paling Sado, paling handsome, paling kaya. Ya, ni abang Sado ni, ya Allah, cinta yang kemaruk ni. Menangis kerana cinta, ya, kecewa kerana cinta. Kat manusia ni merana kerana cinta, rosak sebahagian daripada hidup kita kerana cinta. Ni nama manusia. Tuan puan setara mana sangat gagah dia, suruh dia angkat katil seseorang, suruh dia angkat katil seseorang. Sudah dia terpaksa guna kat tenaga kita. Pada kita orang perempuan ni, ya Allah bang, saya ni berahim bang, ya, keluar rahim saya sekarang. Saya tak boleh angkat seseorang. Tolong awak angkat ujung sana. Itu setara itu. Patutnya masa ni dia nak tunjuk hero dia, angkat sebelah jari macam tu. Baru kata memang siapa tak tergila-gila kat dia. Dia ni badang, gagah perkasa. Tak tuan-puan, kalau dia bawa kereta perjalanan jauh, dia penat, dia suruh kita pandu kan. Awak pula nak drive, ngantuk lah bang. Kalau betul hebat sangat, kita jadi pemaisuri, tak payah mandu langsung, duduk tidur kat sebelah tu, ya. Tapi ini siapa dia? Manusia biasa. Habis yang kau kemaruk tak, kenapa? Ya, yang bercinta sampai merana tu kenapa? Sebab wama qadarullah haqqa qadri. Dia sebalik itu, kamu tak kenal Allah, kamu tak kenal Allah. Kalau kamu kenal Allah, kamu tak baling dah, tak baling. Muslimat boleh berbaling ke dengan antara yang kuat dengan yang lemah? Nak baling ke pandang yang lemah? Tak. Kalau dah jumpa dengan yang maha kuat, tak baling dah pada yang lemah, tak bergantung dah pada yang lemah. Sebab dah bertemu dengan apa? Kecintaan kepada yang maha kuat, maha cantik, maha kaya, maha sempurna, maha baik, maha lembut, maha memahami. Masya Allah, maha segala-gala. Tak berpaling dah. Hanya kita tidak adil kepada diri kita sendiri. Hanya sebab kita zalim kat diri kita sendiri. Kita duduk terbongkok jugalah, ya, memberikan hati dan perasaan kita semata-mata kepada apa? Kepada manusia yang sudah digezetkan sebagai makhluk yang lemah. Kenapa? Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Kamu tak wajar, kamu tak kenal Allah, kamu tak hargai. Kamu, saya pun tak tahu nak terjemah yang lebih tepat, tapi dalam terjemahan, mereka tidak menghargai Allah, tidak mengagungkan Allah dengan kadar yang sewajarnya. Sebab tak kenal. Kita kalau datanglah, nak datang siapa? Nak datang Wahabi yang memang dermawan, Allahu Akbar, tak berhenti kita bercakap. Wih, dia ni memang baik, ni memang baik. Ya, dia tolong Hafiz, dia tolong ibu tunggal, tolong itu, tolong. Penat kita puji dia, penat. Kita akan cakap macam tu. Tapi oleh kerana kita macam yang tadilah ayat itu sebut, kita tidak menghargai, tidak mengagungkan, tidak mensyukuri dengan benar sewajarnya terhadap Allah yang tidak ada bandingannya dengan yang lain, maka dengan sebab itu kita lemas. Sebab itu kita lemas. Kita sendiri yang pergi masuk kat dalam lautan dalam. Kita lemas. Allahu Akbar. Ya, tertutup arah je kita. Sebab apa? Kita tidak meletakkan benda yang wajar. Kewajarannya apa? Seluruh masa kita biar kita beri tumpuan hati kepada Allah. Tapi yang berlaku apa? Lebih banyak tumpuan hati kepada manusia berbanding Allah. Seluruh masa dan hidup kita biar lebih banyak kita berusaha untuk mencari kecintaan Allah. Tapi kesian kita, walaupun dah tua, duk bersaing dah, buat macam-macam, nak buat apa? Nak mencari, mendapatkan cinta daripada makhluk. Lemas tak kita? Kita akan lemas, kita akan frust, kita akan kecewa. Tapi bila ada safinatun najah yang namanya bahtera ma'rifatullah, kita boleh selamat insya-Allah. Selesa. Ya, bukan gantinya cinta Allah dengan yang lain.
bukan ganti dia muslimat, ya, dengan yang lain. Kalau suatu dunia pun mencintai kita, tapi Allah tidak cinta kepada kita, itu tidak membawa sedikit makna pun dalam hidup. Bayangkan, semua manusia cinta kat kita, semua manusia berusaha memuaskan hati kita, tetapi Allah tidak cinta dengan kita, Allah tidak redha dengan kita, satu benda pun tak ada nilai. Tapi kalaupun satu dunia ini tak menghargai kita, tak mencintai kita, tapi Allah melihat kita, Allah memandang kita dengan rahmatnya, Allah mencintai kita, Allah menyebut nama kita di langit sana, suara kita tembus lapisan-lapisan langit sampai ke sana. Masya Allah, ya, Masya Allah, Masya Allah. Hebatnya kehidupan yang kita dapat atas dunia, apatah lagi di akhirat. Suara kita tembus, didengar, malaikat-malaikat pun dengar suara siapa tu, suara Kak Timah nasi lemak tu, sampai ke langit suara dia. Sebab apa? Dia tak ada bergantungan lain kecuali Allah. Hati dia betul-betul dia usahakan, dia mujahadah, paksa diri dia apa, kamu kena cari kecintaan Allah, nanti kamu tak berpaling lagi dah. Jadi itu safinatun najah, itulah dia bahtera penyelamat, itulah dia jalan keselamatan. Ya, nak menggantikan dengan yang lain-lain. Kenapa ada orang, tuan-puan, ya Allah, nikmatnya nampak qiyamul lail dia, nikmatnya nampak dia baca Quran, sedangkan kita puas maksa diri suruh baca Quran. Bacalah sikit. Kita ni berperang je kerja. Dah lama dah kita berperang, sampai umur 50 berperang lagi. Ya, bilalah nak baca Quran ni. Bacalah kejap, baca kejap. Berperang. Orang lain tak ada perang dah, tuan-puan. Orang lain sedang menikmati, tak ada perang. Dah jadi rutin. Sebelum subuh baca Quran, lepas subuh baca Quran. Ya, sentiasa Quran dalam beg. Masuk kereta je teringat, bacalah Quran. Kalau tak nak buat apa, membawang je dalam kereta, baca Quran. Tapi subhanallah, ya, ada orang lain dah menikmati dah. Sebab ma'rifatullah. Allah gantikan yang lain-lain tu dengan apa? Kelazatan, keindahan, keseronokan dengan Allah Azza wa Jalla. Kita kok bangun qiyam 2 rakaat mujur 2 rakaat, alhamdulillah. Orang lain, tuan-puan, Masya Allah, macam mana dia boleh menikmati hubungan dengan Allah sedemikian rupa? Ya, buat lagi. Nak tidur minta izin, ya Allah, aku tidur kejap ya. Ya, minta tidur tu sampai bercakap, ya Allah, penat sangat ya Allah, nak tidur kejap ya Allah, akan kejut aku ya Allah, aku nak subuh pula. Hidup hubungan dia dengan Allah, hidup, boleh bercakap macam tu. Ya, tapi ada sebahagian kita susah sangat. Benda tu masih dalam peringkat mujahadah. Jadi bahtera yang kita perlukan adalah mengenal Allah. Jalan nak mengenal Allah ni, para muslimah, antara lain ialah dengan tadabbur Al-Quran. Allah perkenalkan semua dalam Quran. Kita bukannya senang nak kenal, bukan ada cara yang macam kenal manusia nak kenal Allah ni, ya. Sebab zat Allah ni tak nampak dan tak payah dibincangkan. Tapi Allah memperkenalkan, walillahil asmaul husna, dalam Quran. Allah sebut, tengok dalam surah Al-Hasyr, ya, macam-macam Allah perkenalkan diri. Allah bagi tahu Allah ni Al-Malikul Quddus. Ya, Allah perkenalkan. Kamu tak kenal ya? Tengok dalam surah Al-Hadid, Allah perkenalkan, lahu mulkus samawati wal ard. Kamu tengok bumi, kamu tengok langit, Allah punya belaka tu. Maha kayanya Allah. Ya, maha kayanya Allah. Allah perkenalkan, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dia nak perkenalkan Allah itu awal, akhir, zahir, batin, semua benda Allah tahu. Kita baca Quran kita kan. Jadi kita yakin tak apa, Allah tahu, yakin Allah tahu. Allah sebut lagi dalam Quran, ya, Allah tak pernah zalim pada hamba-hamba dia. Allah tak pernah mungkir pada janji-janji. Tidak sama sekali. Apa saja yang Allah janjikan, Allah tepati.
Tidak sama sekali Allah akan mungkir dengan janji. Kita yakin tak? Allah dah cakap dah. Allah dah kata dah, siapa buat baik akan kembali pada diri dia semula. Ya, Allah dah kata dah, siapa buat baik akan kembali pada diri dia semula. Allah tengok setiap kebaikan walaupun sebesar zarah. Allah dah kata, kita yakin dia. Sebab Allah tak pernah mungkir janji. Tapi bila kita tak tadabbur Quran, kita jauh daripada safinatun najah ma'rifatullah. Jauh. Kita tak kenal. Masa kita pun banyak dengan makhluk, jadi kita lebih kenal makhluk daripada Allah. Kita boleh explain tentang makhluk, kita boleh describe tentang makhluk, tapi tidak tentang Allah. Ya. Sebab itulah tuan-puan, 24 jam tolak masa tidur, kita banyak bercakap tentang lingkungan dengan manusia sahaja. Dia tu kan, start dah lah. Nak tahu tak, dia tu kan, itu 1 jam. Seorang sejam, habis masa kita. Ya, itulah sama lah dengan kawan dia tu juga. Dah dia lain pula dah, 2 orang dah. Ya, Masya Allah. Manusia, makhluk. Kita tak sempat nak kenal Allah. Dalam keadaan tak sempat tu, mati pun dah datang. Datang mati, datang kematian. Sian, kita rugi. Ya, Ustaz cakap pada diri sendiri juga. Jadi kita tengok macam mana disebut dalam Quran tadi. Begitu sekali hebatnya Allah Azza wa Jalla. Antara kaedah nak kenal Allah ialah kembali tadabbur Al-Quran. Biar kita niat je lah muslimat. Ya, kita niat, ya Allah, aku nak tadabbur ni, aku nak kenal Engkau. Niat macam tu. Nanti lagi Allah bantu, Allah tolong. Kan setiap sesuatu sesuai dengan niat. Ya Allah, aku nak start baca daripada surah Al-Baqarah ni, ya Allah. Daripada awal. Aku nak kenal Engkau, ya Allah. Kau pimpin aku, kau bimbinglah aku. Nanti muslimat rasa macam mana baca. Ya. Ustaz buat tahun 2009. Masa tu Ustaz ingat tahun dia sebab masa tu pergi haji. KT 90 lebih, KT yang dekat akhir-akhir dah. Jadi habis sampai tu maknanya kita buat haji. Jadi kita ada panjang masa yang belakang. Lama yang belakang tu kan, lama duduk kat Mekah Madinah. Sama macam orang lain juga pergi masjid baca Quran ya. Memang kat situ kerja kita itu je lah kan. Tapi Ustaz ingat, Ustaz niatkan macam tu. Ya Allah, aku niat nak, Allah, kali ni aku nak baca Quran, aku nak kenal Kau. Dia punya rasa tuan-puan, tak dapat nak cerita. Dia punya rasa. Masa tu baru perasan ayat-ayat tasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Ya Allah, seluruhnya memuji Allah. Ya, dunia ini, denyut dunia, langit bumi ni memuji Allah. Puji Allah, puji Allah, puji Allah. Hidup kita numpang atas dunia tak muji Allah, kita punya aura tu tak ada synchronize dengan alam. Jadi letak kat mana gelisah macam tak kena belaka. Tak kena belaka. Tempat sejuk tak kena, tempat panas tak kena, musim bunga tak kena, musim luruh tak kena. Yang sebenarnya kita ni tak kena dengan tabiat alam. Alam ni, langit bumi ni, sabbahalillah ma fis samawati wal ardh. Semua muji Allah. Ya. Jadi kita tu kan hidup kita mudah. Allah sakhara. Allah tundukkan semua kat kita sebab apa? Sebab Allah perintahkan, wahai Jibril, ini adalah manusia yang aku cintai, kau cintai dia Jibril. Jibril panggil sekalian malaikat, wahai seluruh malaikat, ni hamba nama sekian-sekian ini Allah cintai. Maka kamu semua kena cintai dia. Kamu semua kena, maknanya Allah tundukkan semua untuk memudahkan urusan dia. Dan Allah meletakkan bahagian manusia di bumi juga turut mencintai orang-orang yang Allah cintai. Itu bahagian untuk orang-orang yang benar-benar hatinya mengenal Allah Azza wa Jalla. Jadi kita niat, ya Allah bagi aku kenal Kau. Nanti tengoklah Quran, Masya Allah, Al-Quran. Ya. Dan cara yang kedua muslimat ialah dengan menghayati Asmaul Husna. Itu lebih dipermudahkan lagi kan, dah nampak dah, tengok. Kalau Ustazah try tanya muslimat, okey, apa maksud Al-Muntaqim? Mungkin susah juga kita nak jawab kan. Apa benda Al-Muntaqim?
Kadang-kadang terjemahan kita tu mungkin tak tepat juga dengan huraian yang sebenar. Ya, macam mana kita nak menjelaskan? Jadi boleh ya kita buat kajian Asmaul Husna, melihat maksud-maksud dia, apa yang pada kadar yang boleh kita faham, ya. Sebab insya-Allah kefahaman tu makin lama makin meningkat. Dan yang ketiga, insya-Allah kita mengenal Allah juga melalui apa? Melalui pengalaman takdir, perjalanan takdir yang kita lalui. Kan? Melalui perjalanan takdir yang kita lalui itu masuk dalam hati kita tu, terbenam tu keyakinan. Kita tahu Allah tu Maha menyembuhkan, tapi tahu kita takkan sama dengan keyakinan ketika mana kita sakit dan kemudian Allah sembuhkan kita. Ya, bila kita dah sakit, memang tak ada siapa nak sakit. Tapi bila Allah bagi sakit, kita jadi yakin Allah lah yang Maha menyembuhkan. Saya sudah hampir putus asa. Ya, kalau ikutkan perubatan pun, perubatan moden pun kata saya tak boleh diselamatkan. Masya Allah. Saya baru bercakap dengan sahabat semalam di aksiden. Ya, aksiden yang maknanya polis, doktor semua kata bersyukurlah puan masih hidup. Kalau tengok pada keadaan kereta yang terperosok bawah lori, ya, patutnya ikut ghalibnya tak hidup dah. Tapi Allah bagi sebab musabab juga tuan-puan, dia baringkan kerusi menyusukan anak kecil. Kerusi tu dibaringkan, nak terperosok bawah lori ni. Cuba kalau kita tegak macam ni. Maha suci Allah. Yuhyi wa yumit, dia menghidupkan dan dia mematikan. Kalau belum masa untuk mati, kamu tak tegak begini, berhadapan dengan belakang lori, tapi kamu dibaringkan oleh Allah. Anak kecil nak nyusu badan, bayangkan, baring, nyusukan anak kecil sambil baring. Jadi dia landai. Bayang musliman, bila berlaku pelanggaran tu, dia melurut ke bawah dengan anak-anak dia sekali. Ya, Masya Allah. Tangan, doktor kata macam patah ni. Ada seorang hamba Allah yang sama masa tu dekat hospital, aksiden juga, tangan dia terpaksa dipotong terus. Sebab dah tak boleh diselamatkan tangan. Ya. Yang dia, doktor tengok, doktor kata tangannya memang dah teruk sangat, tapi cuba gerakkan jari, jari masih boleh bergerak. Doktor kata apa? Bersyukurlah puan. Hanya satu titik je kadang-kadang yang nak membezakan bahawa benda tu teruk tapi tidak kena saraf. Itu hanya satu titik je. Jadi Allah selamatkan saraf tak kena. Alhamdulillah. Pergi fisio, tangan tu walaupun berat tapi masih boleh digunakan. Macam mana yakinnya dia dengan Allah? Masa dia cakap dengan Ustazah, oh ya Allah, sampai dia kata tak tahulah, sekarang bila ingat Allah tenang dia lain Ustazah, tenang dia lain. Percaya tu, yakin. Rasa umur kita ini daripada Allah, terasa pemeliharaan Allah. Dan dia kata masa bila dah insiden tu gelap. Dia tak tahu dia buka mata ke tak buka mata, tapi semuanya gelap pada siang hari. Semuanya gelap. Cuma dia dengar orang cakap Assalamualaikum, sabar puan, puan sedang diuji Allah. Mungkin ada orang datang yang cakap macam tu kan, sabar puan, puan sedang diuji Allah, banyak-banyak ingat Allah, ucap syahadah. Dan kata sahabat Ustazah, masa tu baru dia tahu, oh saya sekarang sedang insiden ke apa benda. Dia pun baca Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu saya pengsan, kata. Langsung tak sedar sampai masuk ICU. Tapi saya ingat itulah ayat yang saya merayu kepada Allah, menyerahkan seluruh urusan hidup pada Allah. Tak tahu anak kat mana, suami jadi apa. Alhamdulillah semua selamat. Anak-anak kecil-kecil tu orang belakang tak ada yang tersampak. Ya, Alhamdulillah. Kalau kena insiden yang macam tu, dia punya kenal dengan Allah tu
Berbeza. Berbeza. Sebab tu Allah datangkan ujian dalam hidup. Sebab nak tolong bantu, biar sampai ke hati kita kenal Allah Azza wa Jalla. Berhadapan dengan orang-orang yang zalim pada kita, kita akan lebih ingat betapa adilnya kamu ya Allah. Ya, kita akan lebih ingat. Berhadapan dengan orang yang buat jahat kat kita, kita akan terasa, wahai Allah, baiknya kau ke aku ya Allah. Kau sama sekali tak sama macam manusia-manusia yang zalim ke aku. Sama sekali tak sama. Sebab itu, bagi orang-orang yang kadang-kadang diuji dengan ujian-ujian yang menyakitkan ni tuan-puan, dia ada ketahanan hidup. Sebab apa? Dia reflektkan semua tu tentang hubungan dia kepada Allah. Semakin dia melihat betapa zalimnya manusia, betapa lemahnya manusia, semakin yakin dia dengan kekuatan Allah, dengan kebijaksanaan Allah. Jadi kadang-kadang kita boleh mengenal Allah menerusi takdir yang Allah timpakan kepada kita, Allah tentukan kepada kita, dan takdir yang Allah tentukan kepada orang lain. Bila hati itu hidup, insya-Allah cepat kenal Allah, kenal Allah. Ya, sebab itu lama-kelamaan ya kita ni dapat keluar daripada kelemasan tadi dengan sebab yakin, ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jalla. Sesiapa ya muslimat yang ada masalah dengan ketaatan, susah nak taat suami kan, itu memang ubat dia adalah mencintai Allah, cinta kepada Allah, nak buat kerana Allah. Kita memang struggle dalam hidup, nak Allah pandang kita, itu memang jadi satu penawar. Boleh taat dengan suami, boleh taat dengan ibu bapa. Ya, ibu bapa ni dia lain sikit dengan suami. Ibu bapa ni Allah jadikan muslimat, dia main perasaan, dia jadi banyak ilah sebab-sebab dia tu kan. Kalau dengan mak ayah ni jadi simpati kan. Sebab apa? Mak melahirkan kan. Memang semua dengan kuasa Allah, tapi nampak mak lahirkan, mak besarkan daripada kecil sampai besar, mak jaga, mak buat itu macam-macam. Jadi kita ni banyak juga dengan segala sebab tu memudahkan kita untuk mentaati. Sebab tu kalau tak taat mak bapak ni terlampau kejam, terlampau zalim. Balasan dia cash atas dunia. Kamu tak ada mata ke? Kamu tak ada telinga ke? Kamu tak ada rasa ke? Kamu tak ingat ke? Kamu dulu kecil. Itu memang teruk sangat tu tak taat mak bapak. Itu memang cash atas dunia Allah bayar. Sebab kalau tidak menggunakan elemen-elemen agama pun ataupun elemen-elemen yang lain, kemanusiaan tu pun kamu boleh tengok dah. Macam itulah maksud dia kan lebih kurang. Maknanya kamu tak tengok ke mak kamu ni macam mana? Dia repot dah mak kamu ni yang besarkan kamu, menjaga kamu. Tapi bila suami Allah perintahkan untuk taat, dia mencabar. Setuju tak musliman? Sebab kita nak sandarkan sebab musabab tu kurang. Tak sama macam mak ayah. Ke kita nak kata kena taat dengan suami, dah suami yang besarkan kita. Payah juga nak faham ayat tu ya. Besar macam mana? Dulu saya Kak Ustazah, sekarang dah gemuk. Dia lah yang besarkan saya. Ikut maksud dia. Payah juga Dulu saya ni tak tahu apa-apa, suami yang ajar saya. Tak juga, kita pergi belajar sendiri. Tapi kalau mak ayah tu nampak, daripada tak belajar disekolahkan. Kahwin dengan suami, sijil dah banyak bergantung-gantung kat dinding. Jadi potensi untuk melawan tu tinggi tau muslimat. Dapat-dapat kalau kita pun bekerja, kita pun sama keluar duit, lagilah mencabar tu untuk taat. Sebab otak dia akan proses, nak taat macam mana? Duit pun kita bayar, itu pun kita tolong. Dia akan tolak. Tapi ada satu je kita boleh taat. Apa dia? Kerana kita mencintai Allah. Kita nak buat yang terbaik kerana Allah. Jangan gantung-gantung dah benda-benda lain. Kalau dia buat macam ni, saya buat macam ni. Macam ni. Itu semua tak habis cerita. Sampai kita mati tak selesai cerita macam tu. Tapi kalau kita kata, ya Allah, pasti kau akan lebih mencintai aku, ya Allah. Kau tahu ia sukar tapi aku buat. Dan kau tolong, kau bantu. Kita buat. Ketaatan kerana Allah, ya, kerana cinta kita yang besar kepada Allah, kita buat belaka apa yang Allah suruh. Masya Allah. Itu penawar dia.
Kita penyelamat dia. Ya, jadi sebab itu para muslimat pada usia-usia kita sekarang memang kena struggle dah mencari cinta Allah Azza wa Jalla. Ya, kena dah belajar selalu untuk kenal dengan Allah Azza wa Jalla. Hati kita akan jadi lebih lembut. Lembut hati. Ada ayat-ayat yang kita kena hafal lah muslimat dalam Quran. Ya, ni surah Sajadah tak selesai ni kan. Yang hafal surah Sajadah katanya pihak AJK dah tasmik kan? Ustaz minta tasmik dululah yang kata dah hafal 30 ayat surah As-Sajadah kan? Sebab nanti insya-Allah ya itulah Kak Teh kena ingat dengan ustazah nanti bertangguh-tangguh pula nak ajak makan kat rumah kan ya kepada yang hafal surah As-Sajadah. Yang baru hafal tak aci dah tak masuk dah. Ya. Ada ayat-ayat kita kena hafal. Sebab apa? Kita nak menanam kecintaan kita kepada Allah. Antara ayat yang banyak kali dah saya cakap dengan muslimat suruh hafal kan. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Selalu duduk seorang-seorang tengah geram tu baca. Rasa nak menjerit ni, ganti menjerit benda lain. Ya. Tengah nak stres ni, cakap ayat ni. Apa dia? Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Menjerit juga, tapi ayat Quran. Kalau tak, lain bahasa keluar kan? Ya, nak marah dengan anak ni. Tak sudah, ya. Buat orang marah. Boleh juga. Tapi kita dah ganti ayat. Kita pun melaung ke anak kita tu, satajiduni, kamu akan dapati mak, insya'allah, jika diizinkan Allah, minas sabirin, daripada orang-orang yang sabar. InsyaAllah. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ada ayat kita kena hafal. Lagi satu ayat kita kena hafal. Ketika mana kita merasai kepedihan takdir. Takdir tak pedih. Pedih sebab hati kita kotor. Ingat walaupun Ustaz menggunakan perkataan kepedihan takdir. Allah, pedih takdir ni Allah. Pedih tu sebab hati kita kotor. Ketika mana kita melalui kepedihan takdir, cuba buang, kikis rasa pedih itu dengan menyebut Inna Rabbi Latif. Sebut ke hati, Inna Rabbi Latifun lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku amat lembut dengan aku. Tuhanku amat lembut dengan segala ketentuannya. Innahu huwal alimul hakim. Dah lah, tak payah fikir terus sangat. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Betul kan muslimat? Kalau kita sebut tu, kita tak payah fikir banyak nak. Pening fikir kadang-kadang. Ada benda tak payah fikir banyak sangat lah, zikir je banyak. Kalau saya fikir perasaan ni pening. Ya? Jadi tak pernah selesai. Lama-lama perasaan ni dipandu nafsu. Fikir emosi tak selesai. Baik, putuskan, buat kesimpulan, Inna Rabbi Latifun lima yasha. Tuhan aku tu maha lembut. Maha lembut. Walaupun aku menangis sekarang, walaupun aku litam bukang ni dengan takdir ni, tapi ingat, datang daripada Allah yang maha lembut. Tak ada yang lebih lembut daripada tu. Kalau rasalah mak kita lembut, kawan kita lembut, tak tergamak nak buat, tak tergamak. Allah maha lembut, lebih lembut daripada semua-semua tu. Maha lembut. Jangan cakap pasal tergamak tak tergamak. Allah maha lembut. Faham tu je lah. Jadi maknanya, bila Allah datangkan sesuatu yang kita rasa sakit menghadapinya, itu sebab hati kita kotor. Dan Allah nak membersihkan hati tersebut. Kerana Allah maha lembut. Nanti kamu susah dalam kubur, nanti kamu susah dekat mahsyar, nanti kamu susah nak melintasi titian sirat. Allah maha lembut.
Allah bantu kita pada satu keadaan dan tempoh yang kita tak fikir pun untuk diri kita. Kita ni fikir dunia je. Fikir nak tidur mana malam ni, nak makan apa tengah hari ni, semua dalam masa yang singkat. Tapi Allah maha lembut dengan kita, siapkan kita untuk bekal yang panjang dan jauh. Maha suci Allah, maha baik Allah. Hafal je lah ayat tu. Ayat tu kat mana? Surah Yusuf ayat 100. Inna Rabbi latiful lima yasha, innahu huwal alimul hakim. Suami Ustazah baru sampai, Ustaz lah, daripada Guangzhou. Ustazah diajak pergi, Ustazah tak nak pergi, Ustazah tahu kalau ke sana selalunya kapal terbang cuaca tu kan, sebab selalu dengar orang cakap kalau pergi area-area sana tu memang goncang-goncang kapal terbang. Ustazah puah pujuk, tak nak pergi. Puah pujuk. Dia kata tak nak, Ustazah tak boleh main-main lah dengan apa, dengan kapal terbang goncang-goncang ni, memang tak payahlah, Ustazah katakan ya. Bila Ustaz sampai, saya tanya macam mana flight. Dia kata naik kan, tiba-tiba dengar pramugari cakap kita dah nak landing. Punya senang hati, naik je tidur. Ya, bergoncang tak rasa macam ada goncang-goncang dia kata. Tapi tidur, tak ada dengar kita dah nak landing. Sampai kan Ustaz tanya kat kawan dia, transit ke apa kita ni? Ada transit ke? Sebab sekejap yang rasa. Agak-agak mesti sebab apa yang ada rasa macam tak payah fikir lah, tak payah fikir ketakutan ke apa, sebab apa? Ustaz nak kait dengan ayat tadi ya, innahu huwal alimul hakim. Kalau kita sudah boleh percaya dengan orang yang ada ilmu, kita tak payah fikir dah urusan orang. Yang bawa kapal terbang ni pilot ni, dia ada ilmu tak buat kapal terbang? Ada. Berapa jam dia kena latih baru boleh bawa kapal terbang komersial. Kalau kita dah tahu pilot ini adalah manusia yang memang ada ilmu dalam urusan tu, kita masuk tidur je lah. Kita beli tiket tu untuk tidur berehat, bukan beli tiket untuk tolong fikir. Rasanya ada satu switch kat atas tu dia tak pasang lagi tu. Kan teruk kalau fikir macam tu. Tak payah fikir. Macam mana kalau dia lupa tekan handbrake? Tak payah fikir. Ya, dia ada ilmu dia. Kita tak tahu pun macam mana handbrake kapal terbang. Pijak ke tekan ke tarik ke, kita tak tahu pun. Ya, kita memang tak ada ilmu tu, tak payah fikir. Sebab tu yang orang mana naik atas kapal terbang, sebab dia ada satu keyakinan, pilot tu belajar, pilot tu ada ilmu. Masya Allah. Dengan satu analogi yang sangat simple, kita boleh faham macam mana bebasnya hati kita, perasaan kita. Kita boleh relax je. Tuan-puan, innahu huwal alimul hakim. Apa yang berat-berat nak fikir ni? Allah tu maha bijaksana. Tak ada silap pada ketentuan Allah. Allah tahulah. Ya, kita pula yang fikir sepatutnya tak macam ni, sepatutnya memang pening kepada kita. Sebab itu diajar ayat-ayat tadi. Buat kesimpulan je terus, tak payah serabut sangat kepala. Inna Rabbi latiful lima yasha, innahu huwal alimul hakim. Dah tidur. Jangan sampai dapat penyakit tak boleh tidur. Sayang, rugi. Time tidur memang best sangat tidur. Yang tak best tidur time belajar. Ya, yang memang tak best tidur. Walaupun kita tidur tapi sebenarnya tak best. Ya, sebab orang sebelah asyik apa dengan siku dia lah, kejut lah apa, memang tak best pun. Bila time tidur. Jangan sampai kita ada masalah memakan masa tidur kita. Jangan buat benda yang tak bijak muslimat. Saya kata pada diri sendiri juga. Time tidur kita tidur. Time makan pun kita dah lapar. Kita nak tunjuk kat siapa tak nak makan? Pergilah makan mak. Tak nak makan. Nak tunjuk kat siapa muslimat tak nak makan? Perut siapa yang lapar? Perut kita. Siapa yang dapat penyakit? Kita. Jadilah orang yang bijak. Time makan sungguh-sungguh. Makan. Mak ni ada masalah makan. Tak apa, time makan mak kan ya. Pas makan kan mak ada tenaga, mak fikir balik masalah mak. Sungguh. Saya pernah cerita dengan muslimat yang kita orang confuse jumpa satu muslimat ya. Dia baru lepas kena ceraikan. Datang jumpa ustazah dengan ustaz. Bukan, kami datang jumpa dia kat rumah dia.
Dia baru lepas kena ceraikan. Dia keluarkan kopok lekor dengan colek tu. Dia mau nangis-nangis cerita. Tergamak dia ustaz dia cerai. Tapi sambil-sambil tu dia ambil kopok lekor, colek makan. Ustaz kata apa? Payah nak kata yang dia tengah stres. Sebab kopok lekor tu habis kat dia. Bukan kita orang yang tetamu ni. Ustaz tengok je dia makan. Dia menangis ni. Geram dengan dia ustaz. Geram. Tak boleh makan. Elok macam tu muslimat. Elok. Ustazah nak beri contoh tu contoh bagus. Biarlah dia dah cerai dengan kita. Takkan kita tak makan. Ya, yang tu kita akan uruskan bab-bab tu. Tapi time makan dah kopok lekor kat depan tu. Kesenangan dapat. Makan je. Kita orang pun dah dia kata sini. Maaf lah ustaz, saya pernah makan. Saya kata makan lah. Elok macam tu. Ya, dan saya rasa sekarang pun hidup dia dah bahagia dah dengan cara dia. Ya, tak payah fikir-fikir terturut sangat. Sebab innahu huwal alimul hakim. Allah tu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Manalah otak kita sampai nak mikir segala-gala yang di sebalik-sebalik tu. Hafalkan ayat tu. Nanti Ustaz tolong bantu muslimat mana-mana ayat yang Ustazah nak hafalkan tu. Ya, senang jadi muslimat Ustazah yang susah sikit lah ya. Nanti saya akan bagi tahu je hafalkan ayat ni. Jadi senang nak tadabbur ya, dan tak ada masalah apa. Memang itu kerja ustazah lah ya. Menolong pada benda yang ustazah boleh tolong, nak bawa kita semua ke jalan Allah. InsyaAllah kita akan sambung pada bahtera-bahtera yang lain ya, pada bulan hadapan, sebelum nanti kita akan pilih surah untuk kita tadabbur. Jadi itu saja muslimah yang dikasihi sekalian. Mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan suratul As dan tasbih kafarah. Tak ada ni.